berminat. Berminat apa? Ataupun diorang dah Google ni, diorang dah buat ni profiling, cari nama Muiz dekat internet, voice text macam typing ni. Mungkin sebab Najmi ni juga orang Perak, so dia typing tu. Salam tu, Payung, khabar? Rasa sedikit tekanan melihat baik. Sebab ada cahaya yang terang belakang Payung tadi, okey je. Oh tak. Tingkap kan? Okey, insyaAllah kita bagi sedikit masa untuk dua orang lagi, Akrami dan juga siapa tu, Mira Irfan ni. Tak apalah, sampai tunggu dulu, kita mula dulu sebab kita janji setengah kan. InsyaAllah sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Khabar? Alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan dulu sesi kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita menjadikan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita kelapangan kesempatan waktulah pada pagi ini untuk sesi mingguan kita. Selalunya kita buat hari Sabtu, tapi sebab semalam ada event lain, kena bagi sedikit pengisian pada tim lain, so minggu ni kita terpaksa buat hari Ahad lah. Tetapi tak apa, akhirnya Allah SWT juga mengizinkan kita lah bertemu pada pagi ini, ataupun tengah hari inilah bagi Muiz di Melbourne. Sekarang dia dah menghampiri pukul 1. Keduanya kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi SAW, kepada seluruh keluarga baginda, para sahabat, tabi'i, orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumiddin. Seronok hari ini dapat berjumpa dengan semua. Datang awal lah majoritinya kan. Kita ada Anas sama hari ini. Paling special ada tetamu jauh daripada Australia kan. Siapa nak pergi Australia nanti ada plan, mungkin boleh ambil nombor tumpang rumah sebelum dia balik Malaysia end of this year. Boleh ke Muiz? Boleh, sila. Tak pergi lagi sebabkan COVID ni tak dapat pergi lagi. Tapi tak apa, segala pujilah bagi Allah SWT yang bertemukan kita kat sini walaupun tak dapat bertemu secara fizikal. Kita ditemukan di alam maya insya-Allah ni. Seperti biasa nak mulakan juga dengan hadis Nabi menyebutkan tentang kelebihan kita ni menggunakan waktu pagi. Sebagaimana Nabi menyebut dalam satu doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah ya Tuhanku, berkatilah pada umat aku ini pagi-pagi mereka kan. Jadi ini doa yang diucapkan Nabi SAW kepada kita semua untuk memberkati waktu pagi kita. So beruntunglah orang yang pagi-pagi dia tu dia isi dengan benda-benda bermanfaat lah kan. Sebab mungkin majoriti kawan-kawan kita waktu pagi ni adalah waktu nak menggeliat-geliat atas katil, tidur mungkin kan, calling-calling ke friend ke sebagainya. Tetapi out of so many people tu kita bersama-sama sini bertemu, menghadap laptop ni, mengikhlaskan niat untuk sama-sama berkenal-kenalan, belajar sedikit beberapa benda baru dan juga kongsi-kongsi kan ilmu yang kita ada lah. Kita semua ni tak ada yang superior, tak ada yang lebih ataupun yang kurang dari lain, sama saja kan. Tidak ada orang yang dinilai sebabkan dia belajar di Jam'ai ataupun sebab dia belajar di USIM. Orang yang belajar di Intek tidaklah lebih power banding mereka yang belajar di Tamhidi contohnya kan, ataupun belajar di Jerman taklah lebih power berbanding belajar di Australia. Kita semua sama saja
Melainkan yang membezakan kita di sisi Allah SWT adalah mereka yang lebih bertakwa. Seperti mana firman Allah SWT, Allah menyebut dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, yang paling bertakwa dalam kalangan kamu di sisi yang paling mulia, akramakum indallahi atqakum, di sisi kamu adalah yang paling bertakwa. So in a way, kenapa kita bertemu ni, kita juga nak mengejarlah nak dapatkan ciri-ciri ketakwaan, nak membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa yang disebut oleh Al-Quran. Saya ada gangguan sikit kucing mengganggu. Jadi dah buat. Sekali lagi hello salam semua, Amir Irfan. Nak wawarkanlah kita ada tamu jauh hari ini daripada Australia. Itu je. Untuk makluman semula seperti biasa, kita punya pertemuan mingguan ni kita akan mulakan dengan tilawah tadabbur. Kemudian kita akan mengupaslah beberapa benda kan. Sekarang ni kita sedang membincangkan hadis 40. Specifically masih lagi discuss hadis yang pertama lah. So kalau ada masa nanti kita akan tilawah tadabbur dan kita akan proceed membaca hadis pertama tu lah, insya-Allah ni. So mungkin ada orang yang dia dah dengar hadis tu, dah cover kat sekolah, just bear with us lah. Mungkin kalau dah pernah dengar, ini adalah peringatan kan. Tapi kita cubalah untuk tengok benda-benda ni dari sudut yang kita belum lagi discuss sebelum ini. InsyaAllah pada malam ni, hari ni, bukan malam, pagi ni, ajak kita sama membaca atau melihatlah sedikit beberapa ayat dari surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Rasanya dah cukup korang. Kita ada Rami, Amir Irfan dan juga Amsyar daripada Tamhidi UN. Tak salah semua orang kenal tak kenal sama Tamhidi Usim, tapi ada Amsyar kat sini. Ahlan wa sahlan. Kita baru saja nak mula, mungkin ajak semua kawan-kawan tengok, kita akan baca surah Ibrahim daripada awal ni. Sebab ramai pagi ni, ada 13 orang, masuk yang berdua ada 14. So kita mungkin akan baca sikit je lah. Itu kita baca, seorang akan baca 2 ayat saja. Boleh Seorang hanya baca 2 ayat. Daripada awal sampailah ayat ke-28 ke-14. Dah jumpa dah semua. Surah Ibrahim, surah ke-14, muka surat 255, surah ke-14. Seorang akan baca 2 ayat saja secara berganti-ganti. Jadi kita akan sama-sama ni tadabbur. So nak abang baca dulu, kemudian Mbak Im baca, dan seterusnya lah Imran, Adik, Muiz, Aiman, Nazmi, Ammar, Anas, Qayyum, Uwais, Irfan, Rami dan juga Amsyar. Ayat keberapa bang? Sekarang ni kita membaca kat kita baca surah Ibrahim, Uwais, muka surat 255. Boleh Seorang boleh tulis kat chat ni untuk makluman yang lain lah. Surah Ibrahim. Nampaknya Nazmi dan Muiz sedang berkenal-kenalan, tapi Nazmi bukan daripada Taiping MRSN. Tak apa. Nanti kita kenal-kenal. Okay, boleh seorang baca 2 ayat. So, bangun dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Satu lagi kan? Dua ayat. Belum lagi. Qalat Rasulullah. Muiz boleh sambung ke dua ayat? قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Aiman boleh sambung dua ayat. Wafi. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Nazmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. Ammar. بسم الله الرحمن الرحيم يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ومن ورائه عذاب مهين مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Boleh Anas sambung. بسم, بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Qayyum sambung. Sekejap, Qayyum. Qayyum dekat Eropah. Bismillahirrahmanirrahim. وبرزوا لله جميعا فقالت ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزتم Dekat ni. Qayyum dengan Sakut. Dengar ke? Yang lain dengar tak Qayyum? Tengah. دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Allah, kejap. Internet tak okey sangat Harap sabar yang lain. Ini adalah dugaan. Hello, Assalamualaikum, boleh dengar? Boleh. Habiskan sikit Qayyum. Okey. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Boleh Wai sambung lagi 2 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Boleh Irfan sambung. Irfan. Boleh. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة
كشجرة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Akrami sambung. Dan last Syahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Boleh Amsyah sambung lagi 2 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Sadaqallahul Azim. Jazakumullah khair semua. Masing-masing menyumbangkan suara. Lama kita baca sebab kita ada ramai kat sini. Ada 15 orang kan. So 30 ayat baca. Alhamdulillah. Kita dah baca beberapa ayat daripada surah Ibrahim. Jadi kita ambil sedikit masa melihat terjemahan dan membukalah ruang untuk siapa-siapa nak kongsi ibrah, pelajaran, peringatan yang kita ambil daripada surah Ibrahim ni. Okay. Nanti 2-3 minit kita baca terjemahan. Amsyah dekat mana tu Amsyah? Ya, Dekat mana sekarang? KKNC, College Kedaman. CNC. Okay. Sebab dia bunyi macam tengah naik motor. Mungkin kipas laptop tu. Kita Okay, tak ada apa. Ya. Sejauh je. sihat bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Wish, jarang-jarang orang tanya khabar ni. Special sangat. Nak kena belanja nasi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amsyah kenal kan Tahmidi kat sini? Kenal ya? Akrami, Ifad. Tak kenal. Nama macam pernah dengar. Tak pecah. Ikrami pernah dengar, tak tahu. Kalau apa? Accounting eh? Kalau nampak muka okey lah, nampak insyaAllah kenal. Okay, tak apa. Kita kenal semua. Boleh minta sedikit masa baca terjemahan. Saya Tak, semua orang lah baca masing-masing.
Okey, boleh Anas, silakan Anas. Ada siapa nak mulakan ke kongsi apa-apa ayat yang dibaca? Kalau belum habis baca pun boleh kongsi je. Sementara tunggu lah kan. Jika ada. Nervous hari ni sebab ada Muiz kat sini. Alhamdulillah kita start dulu kan. Kita baru baca beberapa ayat surah Ibrahim yang mungkin kita jarang-jarang bacalah surah Ibrahim ni, melainkan jika kita baca Quran daripada awal sampai habis dan kita bertemu surah Ibrahim tu. Tapi surah Ibrahim ni dia tak ada dalam senarai surah-surah yang dilazimi dibaca. Selalu orang akan baca surah Yasin, Kahfi mungkin, Rahman, Al-Waqi'ah dan sebagainya. So dalam list surah yang dilazimi tu tak ada surah Ibrahim. Tapi surah Ibrahim ni surah yang wujud dalam Quran dan dia surah yang sangat banyaklah manfaat yang boleh diambil. In fact, the whole surah banyaklah kan benefit-benefit yang kita boleh ambil. Just nak share sikit je pada pagi ini sebagai mukadimah kita kan. Kalau kita tengok surah Ibrahim ni dia banyak menceritakan tentang nikmat iman lah yang telah pun diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Allah SWT ni jadikan manusia ni bila kita lahir dalam keadaan fitrah Islam, cenderung kepada Islam, tapi kita boleh dibentuk menjadi benda lain. Maksudnya kata Nabi kan, kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap baby yang dilahirkan tu dia dilahirkan keluar daripada rahim ibu dia tu di atas fitrah. Tetapi kata Nabi fa'abawahu, dan ibu bapa dia lah yang akan menjadikan dia tu Yahudi, Nasrani atau Majusi ataupun apa-apalah pegangan-pegangan yang lain. Maksudnya in the first place semua orang ni mempunyai fitrah cenderung pada Islam. Kemudian mereka dibentuk oleh mak ayah mereka ataupun persekitaran mereka, kawan-kawan mereka, lecturer sebagainya. Nabi tak kata mak ayah akan bentuk mereka jadi Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi. Tapi Nabi kata mak ayah mungkin membentuk mereka menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Sebab mereka ni tak dibentuk menjadi Islam, sebab mereka by default adalah Islam. Ingat ada kakak ipar ni dia kerja ONG dekat hospital kan. Dia kata bila dia orang jadi ONG ni, jadi baby kan. So dia sedih bila kalau dia terima patient yang non-Muslim kan. Bila keluar baby tu, sebenarnya baby yang keluar tu adalah Islam, betul tak? So apa dia orang buat? Setiap kali baby keluar dia akan azankan. Doktor-doktor ni tolong azankan. Walaupun baby tu mak ayah dia orang Muslim. Sebab baby tu deserve untuk diisi dengan Islam. Tapi too bad that dia lahir daripada keluarga yang bukan Islam. Dan dia bakal dibesarkan mengikut agama mak ayah dia kan. Kalau Cina Buddha lah, kalau Kristian. Tapi sayangnya sebab dia sebenarnya lahir bogel, fitrah, bersih, bersedia untuk diisi dengan Islam. Sebab tu apa yang dia orang buat ni, doktor-doktor ni kan, especially sekarang ni bila COVID, suami-suami tak dapat masuk labor room. Dulu boleh masuk kan labor room. So sekarang ni bila keluar je baby, dia orang terus bawa baby tu ke incubator bilik tu, dan nurse atau doktor akan azankan. Hopefully dengan azan itu, the first sound kalimah yang didengar oleh baby itulah suara-suara yang memanggil, menyeru Allah SWT kan, supaya boleh menghidupkan lagi fitrah mereka. Tapi sayang sekali sebab kita sedih, kita tahu lepas ni mereka akan dibesarkan ikut cara mak ayah masing-masing. Walaupun nature kita ni Islam. Tapi itu adalah keadaan orang yang lahir dari family yang bukan Islam, yang dia tak nak pilih kan, takdir dia macam tu. Tapi kita semua ni, kita alhamdulillah kan, insyaAllah kan, mak ayah kita semua Islam dan kita pun dibesarkan dalam Islam. So surah ini nak cerita tentang betapa besarnya nikmat bila kita ni lahir dalam family ataupun dibesarkan dengan suasana Islam, nilai Islam, iman kan. To the extent Allah SWT nak sangat kita semua beriman, nak sangat kita beriman, nak sangat kita ni tunduk patuh pada dia. To the extent dia turunkan Al-Quran dan Rasul untuk tolong guide manusia ni beriman kepada Allah SWT. Sebab itu permulaan surat ini kata apa? Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika. Kitab ini kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad lah ketika itu kan. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, untuk keluarkan manusia daripada kegelapan ilan nur. Cuba perhatikan perkataan az-zulumat ini adalah jamak kan. Kalau dia punya
Singular dia apa? Singular dia Najmi, singular bagi az-zulumat. Zulm. Az-zulm. Dengan az-zulm macam sebutan Arab lah. Asy'ar Tahmidi. Ya, jadi Nabi turun, Rasul turun, Quran turun untuk digunakan kan. Nabi bekerja menggunakan tools Al-Quran, keluarkan manusia daripada zulumat ila nur. Menarik kerana Allah menggunakan az-zulumat, kegelapan-gelapan kepada an-nur. An-nur ni disingular kan, iaitu satu cahaya je. Kalau an-nur itu jamak, dia panggil apa? Al-anwar. Anwar jamak bagi an-nur. Sebab actually satu je cahaya kan, which is Islam lah. So betapa sayangnya Allah SWT kepada kita semua sehingga dia utus kan. Tidak putus-putus Nabi itu turun, kitab turun silih berganti. Apa dia punya motif? Nak tarik balik manusia ni daripada kegelapan-gelapan pergi kepada an-nur. Padahal manusia in the first place telah pun dalam fitrah. Sebab mereka lahir dalam fitrah. Tapi bila kita membesar kan, lalu kita datang pada family yang jaga agama, okey lah. Mak ayah ajar solat, ajar baca Quran, ajar mengaji. Tapi tak semua orang lahir in that lucky family. Ada orang lahir mungkin mak ayah dia sibuk bekerjaya kan, tak pentingkan sangat solat, ataupun tak sempat nak ajar tentang Al-Quran. So dia pun berkawan dengan orang yang rambut perang ke, pakai tatu ke sebagainya kan. So tak sebagainya. So mereka ni, fitrah mereka yang asal Islam tu sedikit demi sedikit dicemari dengan kegelapan-kegelapan. Maka datanglah Al-Quran dan Rasul ni untuk mengeluarkan kembali manusia-manusia ni daripada kegelapan-kegelapan ni kepada cahaya kan. Bila Allah sendiri yang design macam tu, maknanya sangatlah besar nikmat iman. Sehingga Allah utuskan Rasul dan Al-Quran untuk keluarkan manusia ni supaya mereka beriman. This is a message kepada kita semua supaya menjagalah kita punya value iman tu kan. Tak tahulah kita ni boleh appreciate ke tak. Sebab kita ni tak menghargai sangat kot nikmat iman ni. Sebab kita memang dah lahir dari keluarga beriman dan kita macam okey. Tapi kalau tengok orang-orang revert kan, macam apa, Epic Yu ke, Lim Ju Isu, orang-orang yang dulu asalnya daripada family yang bukan Islam, bila mereka convert, revert Islam, mereka sangat appreciate nikmat Islam dan iman. Sebab mereka rasa perbezaan tu. Mereka rasa betapa besarnya kesan hidayah kepada mereka. Mereka rasa betapa sayangnya Allah SWT telah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Mereka rasa sangat perbezaan hidup dalam keadaan menyembah berhala, minum arak, berzina boleh, kepada satu kehidupan yang sangat harmoni kan. Sembah Tuhan satu, tidak buat benda yang pelik-pelik, adanya malaikat yang mencatat, beriman pada hari akhirat. So mereka sangat appreciate benda tu. Tapi kita semua, bila kita ni Melayu, Muslim, ada tendensi untuk tidak menghargai iman ni. Maka surah Ibrahim ni nak cerita ni lah kan, nak ingatkan kita semua nikmat iman tu sangatlah besar. Sampaikan kita kadang-kadang ada, macam kita nak tentukan kita ni kesian, macam kita nak ayat macam kita sedih ataupun kita tengok orang kan, kita sedih tu macam mana, macam kita nak kata kita sedih bila tengok orang. Contohnya kita tengok orang miskin, kita sedih tak? Betul tak? Kita tengok orang kulit sampai sedih. Tapi sebenarnya kesedihan sepatutnya bukan letak pada kemiskinan. Kita patut lebih sedih tengok orang yang tidak beriman. Tengok orang non-Muslim, patut sedih kan. Tapi kadang-kadang kita tengok orang Muslim, kita seronok. Ish, asyik dia, ada BMW. Sepatutnya, bila kita tengok macam tu, maknanya kita nampak kegembiraan dan kebahagiaan tu, kenikmatan tu pada material tu. Sedangkan surah Al-Ajar, sedih tak sedih tu pada iman tu kan. Kalau dia tu beriman, walaupun dia miskin, kita kena gembira untuk dia. Sebab dia telah dapat nikmat yang paling besar. Tapi kalau dia kaya sekalipun kan, for flat, doktor, apalah, gaji besar ke, kalau dia tak dapat nikmat iman, kita kena sedih untuk dia dan berusaha untuk keluarkan dia daripada al-zulmat kepada an-nur ni. Jadi kita semua ni dia nak share lah untuk memperingatkan kita kan, untuk mengenalkan kembali nikmat iman yang sangat berharga Allah bagi kita ni, yang masih lagi kita ada, yang kita kena jaga betul-betul. Sebab tak mustahil kalau kita tidak menghargai dia tu, dia boleh hilang lah daripada kita kan. Kalau kita boleh tengok ayat yang ke 28 lah, Allah menceritakan satu warning kan. Ni 28 ni Allah kata ayat 28, Allah suruh kita lihat, alam tara'il ladzi nabaddalu ni'matallahi kufra.
Tidakkah engkau melihat mereka-mereka yang badalu ni menukar nikmat Allah dengan kufra, dengan kekafiran. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut nikmat apa, tapi dia kata menggantikan nikmat dan kufur. So by default kita fahami nikmat itu sudah merujuk pada iman. Sebab kan kita switch kan antara iman dengan kufur lah. Allah tak sebut direct, dia kata ganti nikmat dengan iman, dengan kufur. Maknanya nikmat kat sini dalam surah ini, nikmat-nikmat sebuah surah ini sedang merujuk nikmat iman. So Allah SWT kita melihat ada orang-orang yang menukarlah nikmat iman tu dengan kekufuran. Dia tak berlaku kat kita, mungkin tak berlaku kan. Tapi benda-benda kecil dia mungkin berlaku. Ada orang yang menukarkan nikmat solat berjemaah dengan tengok bola berjemaah kan, contohnya. Nikmat tahajud dengan benda tahajud itu satu nikmat dan dia tukar kan dengan calling ke friend ke. So benda macam itulah ada orang yang menukar-nukar nikmat-nikmat keimanan ni dengan benda lain kan. Mungkin kita tak sampailah tahap menukar iman dan kufur, tapi ada sub of it tu kita tukar kan. Kita sometimes lebih prefer berfoya-foya banding contohnya kan beribadah dan sebagainya. So Allah nak remind kita semua dalam ayat ini supaya menghargai nikmat kita berukhuwah, baca Al-Quran, solat berjemaah, adanya kawan-kawan yang baik, adanya peringatan-peringatan supaya kita menghargai dan grab lah nikmat iman ini. Grab. Dan menarik juga cerita semula ni tiba-tiba dia cerita dalam surah ni kan, surah Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni satu sosok Nabi yang ikon lah kepada individu yang sangat menghargai nikmat iman. Sebab Nabi Ibrahim dia lahir dalam family yang tak beriman kan. Bapak dia dikatakan menyembah berhala, Azar tu kan. Walaupun ada pandangan kata bapak itu bapak dia, ataupun ada pandangan kata Azar itu bukan bapak dia tapi bapak saudara dia. Tapi konklusinya dia lahir dalam family yang menyembah berhala. Dan dia ni seorang pemuda yang Allah campakkan iman pada dia dan dia sangat appreciate. Sejak dari muda lagi dia telah cuba untuk memastikan kaum-kaum dia juga tidak menyembah berhala dan percaya pada apa yang dia bawa. Tapi mereka tak nak bawa kan, tak nak ikut dia. To the extent dia cuba nak juga pastikan orang ni beriman sampai tahap kaum dia nak bakar dia. Dan nak bakar tu berlakulah proses tu. Dicampak dalam api dan Allah tundukkan api supaya sejuk kan. Itu waktu muda. Waktu tua pun sama kan. Sampai dia tua dia tidak pernah datang perasaan nak meninggalkan iman tu. Walaupun he has all the reasons. Kan? Tua, kahwin tak dapat anak, bapa tak beriman, kaum tak beriman dengan dia. Dia boleh je nak tinggalkan jalan iman ni, kan? Tinggalkan Islam ni, tapi Allah tetapkan dia dan memujilah kerana dia tidak menukar nikmat itu dengan benda lain je. Ketika mana dia boleh tukar. Dia tidak menukar benda itu kan. So sometimes kita bukan cerita pasal iman dan kufur lah, tapi kita adalah benda-benda yang kita tukar kan. Yang kita lebih prefer keseronokan, masa lapang yang banyak, bermaksiat tu dia seronok kan. Sometimes dia lebih seronok berbanding baca Quran. Sebab memang nature benda-benda yang buruk ni dia menyeronokkan jiwa. Dia menyeronokkan al-hawa. Dia kena dengan al-hawa kita punya keinginan kan. Kata Nabi, huffatul jannah bil karahih wa huffatun nar bis syahawat. Mungkin Nazmi boleh cari hadis tu. Untuk ke Nazmi ni muhaddis kat sini. Tak tahu. Nanti cari hadis tu, cari sekat. Hadis berbunyi huffatul jannah bil karahih tu ataupun huffatun nar bis syahawat. So kata Nabi, syurga itu dia dibentangi oleh benda-benda yang kita tak suka. Maksudnya road ke syurga tu dipenuhi oleh perkara-perkara yang kita benci, karaha. Tetapi huffatun nar, neraka tu huffat tu dibentangkan jalan ke neraka tu bisyahawat dengan benda-benda yang kita suka. So sometimes kita prefer benda yang kita suka walaupun salah. So kita menukar dengan benda-benda yang patutnya kita buat walaupun betul-betul. Sebab benda-benda yang kita kena buat ni sometimes dia clash dengan perasaan kita, keinginan kita kan. Berbagai benda lah kita buat kan. So itu buat sedikit ingatan dari Ustaz Ibrahim untuk diri sendiri terutamanya dan kita semua, untuk sentiasalah merasai beruntung bangun pagi boleh solat tu satu nikmat, selagi Islam satu nikmat,
Allah beri kita ni kelancaran baca Quran satu nikmat, masa untuk baca Quran satu nikmat kan. Sometimes kita lupa melihat nikmat-nikmat ini dan kita mengejarlah benda-benda lain yang kita seronok tapi bukan nikmat pun ni. Keluar pergi clubbing ke dekat Monash kan, contohnya lah dekat kawan ajak minum ke Allah Alam, ataupun kacau anak orang ke kan, pergi sekodeng anak perempuan siapa-siapa dekat college perempuan dekat Tamidi ke, macam seronok, sound seronok tapi dia bukan nikmat yang patut kita gembirakan lah. Ada ke siapa-siapa nak share lagi sebelum kita proceed? Silakan. Saya nak share ayat 31. So bila baca dia punya terjemah, hendaklah mereka mendirikan solat. Saya teringat satu hadis tak silap yang Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Maksudnya solatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat aku solat. Saya kat sini solat yang Nabi SAW cakap ni, apa yang saya faham, kita kena solat secara berjemaah di tempat azan dilaungkan pada awal waktu. Macam mana sekarang kan musim Covid dulu, masjid tutup ataupun ada limitation untuk certain orang je yang masuk ke masjid. Tapi sekarang bila masjid dah buka, itu waktu dulu, waktu Covid, waktu PKP semua, diorang macam bising-bising kenapa tak boleh solat kat surau. Tapi bila dah ada kelonggaran ataupun dah ada permission untuk boleh solat dekat surau tak penuh pun. So itulah yang saya nak macam tekankan, bukan nak judge semua orang, tapi untuk diri sendiri juga. Dia macam bila mana nikmat tu tak ada dekat depan mata, maka semua orang akan mempersoalkan. Tapi bila benda tu dah ada depan mata, tak nak pula pergi. Macam itulah. Lepas tu yang sambungan sampai sebelumnya datang hari tu yang saya faham hari kiamat kan. So apa yang macam mana kita nak sampai ke hari kiamat, kita mestilah melalui proses kematian. Di mana kematian ni dia merupakan salah satu punca pemisah daripada segala kelazatan dunia. Apa yang saya faham sebab dia kata kat situ, ketika tiada lagi jual beli dan persahabatan. So jual beli ni kita boleh kaitkanlah dengan mungkin seorang tu dia ada buat bisnes dan disebabkan bisnes tu dia kaya. Tapi secara hakikatnya semua kelazatan dunia, contoh macam kekayaan daripada hasil bisnes yang dia dapat tu, akan dipisahkan dengan kematian. Iaitu lepas kita mati, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. InsyaAllah, teacher. Kita cakap baik, Imran, atas peringatan yang baik kan. Yang menarik juga sebab Allah kata sebelum datang hari tidak ada lagi jual beli dan juga persahabatan. Sebenarnya sebelum datang hari itu, semua benda tak ada jalan. Selepas datang hari itu, semua benda tak laku lah kan. Jual beli ke, persahabatan ke, apa benda lah, semua akan stop. Tapi kenapa Allah mention dua benda ni kan? Al-bai' wal khilal. Jual beli dan juga persahabatan. Mungkin dua benda ni lah yang mengganggu manusia untuk solat kan. Maknanya kesibukan mencari rezeki al-bai' itu, jual beli, konteks sahabat-sahabat, mereka faham jual beli lah sebab mereka ni peniaga. Tapi kalau kita faham dia lagi besar, mencari rezeki lah kan. Bekerja siang malam, lepas tu kumpul satu hari tu solat after kerja kan. Solat jamak akbar. Daripada subuh sampai isyak sekali. Contohnya lah kalau ada orang macam tu kan. Ataupun persahabatan orang, sometimes kawan-kawan ni, persahabatan sosial sendiri tu, dia mengganggu solat kita kan. Itulah. So kita, itu pun satu kan nikmat solat yang kita sering abaikan. Jazakallah Imran atas permisian ataupun perkongsian. Adakah siapa satu atau dua? Kalau tak ada tak apa. Mungkin itu cukup kan daripada surah Ibrahim pada pagi ini. Mbak Im nak share ke surah Mbak Im ni? Tak ada kot. Kita Mbak Im gunakan kesempatan ni. Tak apa, kalau siapa ada nanti boleh interrupt lah kalau ada nak share kan. Sambil itu kita mungkin tangguh dulu sesi tilawah ni kat sini. Tapi boleh teruskan membaca Al-Quran, mengkaji maksud dia, baca tafsir dan berdiskusi dengan kawan-kawan kan tentang pelajaran Al-Quran. Terutamanya kita ni sedang berada di ambang Syaban kan. Di ambang Syaban lah sebab kita masuk bulan Syaban esok. Kalau tak silap lah. Hari ni 30 Rejab
Rajab, Syaban, dan kita doalah semoga kita sampai ke bulan Ramadan. So it's good time untuk kita refresh balik kajian-kajian Quran, untuk kita refresh balik kefahaman kita pada Quran. It's a good time untuk kita betulkan bacaan-bacaan kita, melazimi membaca dengan lebih kerap di dalam sehari kita kan. Kalau sebelum ni kita baca Quran mungkin satu page satu hari ataupun beberapa ayat satu hari, mungkin today onwards kita boleh gandakanlah amal-amal itu sebagai persiapan menuju bulan Ramadan tak lama lagi. Okay. So nak sambunglah ikut kita punya diskusi untuk maklumat semua. Kita ni bagi yang join hari ni juga, kita sedang dalam pertengahan membincangkan hadis yang pertama, hadis 40. Kita baru masuk hadis pertama, belum habis lagi hadis pertama ni. Kalau ada rezeki kita cuba habiskan pada pagi inilah insya-Allah kan. Iaitu hadis 40 ni hadis yang telah pun dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia telah kumpulkan hadis ni pada 800 tahun, 900 tahun lepas lah kot. Tapi hadis ni sangat berguna. The whole 40 hadis ni sangat istimewa sebab dia ceritakan tentang asas-asas agama. Last week kita discuss sebahagian. Kita dah discuss hadis ni selama 2 minggu lah. Minggu pertama last 2 weeks dan last week minggu 2. Hari ni kita sambung sedikit lagi hadis ni, cerita tentang niat. Kita discuss hari tu di mana Nabi menyebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita stop kat situ je kan. Pertama, first part discuss setiap amal itu binniyat. Kalau dia tidak ada niat, dia bukan amal. Dia adalah perbuatan tanpa niat. Macam orang tidur, tiba-tiba dia mengigau, pergi pukul orang ke, tapar member sebelah ke, itu bukan perbuatan yang akan dihitung sebab dia buat tanpa niat. Tapi kalau perbuatan tu dibuat dengan niat, dia akan dihitung. Akan dihitung, dihisap oleh Allah SWT. Kalau niat dia ikhlas, akan diterima. Kalau niat dia tak ikhlas, akan adalah hukuman-hukuman dia kan. Itu yang pertama kan, kita tengok. Last time kita bincang, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi seorang itu, apa yang ia niatkan. Part kedua hari ini penting sebab Nabi beritahu, seorang tu akan dapat apa yang dia niatkan, bukannya apa yang dia buat. Kalau kita ada niat yang baik, banyak sangat berniat kan. Aku ni kalau habis A-level ni nak buat situ, nak pergi sini, nak tolong orang ni. Banyak memasang azam, memasang niat. Itu akan dihitung dan dikira oleh Allah SWT. Walaupun end up tak dapat nak buat pun. Contohnya kita ni pun plan nanti masuk junior-junior je, nak kumpul semua junior ni, nak basuh ajak semua junior ni datang ke halaqah tu kan, dekat Germany kan, dekat A-level kan. Ramai dah dekat A-level ni, kat JMI ada Koyum, ada Imran, ada Adik. Dah boleh cover satu batch ni. Seorang kumpul 10 contohnya, berniat ni, tiba-tiba tak masuk pula adik-adik tu. Tapi niat dah ada, insyaAllah Allah akan hitung niat kita masing-masing ni. Tak apa-apa lah amal. Sampailah kita bincang itu, Nabi kata barang siapa yang tak berperang dan tidak berniat pun untuk mati syahid, maka dia mati kan. Summata ala syu'batun nifaq. Dia mati di atas salah satu cabang-cabang kemunafikan. Maksudnya Nabi nak semua orang ni ada azam yang kuat lah untuk Islam kan. Berniat, at least dia berniat untuk mati syahid, berperang untuk Islam kan, memperjuangkan Islam. Walaupun dia tak sempat ataupun tak berpeluang, sekurang-kurangnya dia dapat ada niat. Jadi kita akan dapat ganjaran based on niat kita. Contoh kita hari ni kat sini kan, kita datang ni, tak semua orang kita datang ni tak diganjari dengan sama. Betul kan? Walaupun semua orang duduk kat depan skrin masing-masing, datang pukul 10.30 tadi, tak semua orang diganjari benda sama. Walaupun nampak sama sekarang ni kan, Baim kat Intek, Amir Irfan dekat Tamhidi, Hamsyah dekat Tamhidi, tapi kita tidak dihitung dengan perbuatan ni, cuma dihitung dengan niat masing-masing. Ada dengan kita ni sedang muncul ni, mungkin dia niat lain pun, dia tak ada niat yang ikhlas kan. Allah Alam lah kan, nak ceritanya kita kena betulkan niat kita lah. Kemungkinan kita datang ni bukan sebab niat betul dan dia tak dihitung sama oleh Allah SWT kan. Walaupun nampak macam semua orang muncul di sini. Itu yang kedua lah kita discuss pada last week. Dan juga betul kata Imran, kita juga bincang hari itu kaitan hadis ini dengan kisah ataupun hadis tentang kematian tentera Abraha, di mana Nabi bercerita pada Aisyah tentang peristiwa Abraha menyerang Kaabah. So bila Nabi kata waktu Abraha serang Kaabah tu,
Bila datangnya burung ababil tu, dia serang semua area tu. Di mana dalam kalangan padang yang diserang oleh burung-burung tu, adanya tentera, adanya orang berdagang, ada orang civilian saja di area tu, padang tu. So semua itu dikenakan diserang oleh ababil tanpa mengira siapa mereka. Jadi bila Nabi kata macam tu, Aisyah terkejut lah. So macam mana dengan orang-orang yang tak bersalah tu kan? Orang yang tak berniat pun nak serang Mekah tu, apa nasib mereka? Kata Nabi, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dan dihitung di atas niat mereka masing-masing. So samalah kita kan, walaupun kita semua dekat sini, tapi berbezalah perhitungan di sisi Allah SWT. Mereka yang betul-betul ikhlas datang nak cari ilmu, nak belajar, nak grab, mungkin dapat niat itu. Kalau ada dalam kita datang sebab boring, dia dapatlah niat boring kan. Kalau dia datang sebab nak bersosial, dia dapatlah apa yang dia niatkan. Itulah yang kedua, kita tengok itu. Kemudian kita tengok part yang seterusnya, iaitu Nabi kata, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah Rasulnya. Wa man kanat hijratu, dan barang siapa yang hijrahnya lid dunya yusibuha, kerana dunia yang dia nakkan habuannya, au imra'atin, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itulah untuk apa yang ia hijrahkan. Ini nampak yang ketiga kan. So kalau niat atau hijrah itu, dia tak guna niat kan, dia guna hijrah kan. Sebab hijrah tu sebenarnya satu amal yang drive by niat lah. So kalau orang tu hijrah kerana Allah Rasulnya, maka dia akan dapat Allah Rasulnya. Tapi ada orang yang dia hijrah konteks, hijrah kerana dunia ataupun perempuan yang dinikahinya, maka dia akan dapat apa yang dia hijrahkan tu, niat dia kan. Jadi dekat sini menariknya, kenapa Nabi SAW macam ni, barang siapa yang hijrah kerana dunia dan perempuan yang nikahinya tu, dia macam double. Kalau Nabi sebut faman kana hijratu lid dunya yusibuha, sebenarnya lid dunya yusibuha itu telah merangkumi semua isi dunia, termasuklah perempuan, harta, kejaya kan. Tapi dia detailkan lid dunya yusibuha au imra'atin yankihuha, ataupun perempuan yang diingin nikahinya. Sebenarnya perempuan yang ingin dinikahi itu is actually part of dunia kan. Sudah memadai menyebut lid dunya yusibuha. Tapi nak beri teguran lah ataupun signal, ramai juga orang ni sebenarnya satu dunia, satu lagi nak kata betapa banyaknya, betapa hebatnya kesan perempuan yang boleh mengganggu lelaki kan. Ataupun the other way around lah, lelaki boleh mengganggu perempuan yang menyebabkan banyak orang yang berbuat kebaikan ataupun berubah, dia drive by perempuan, ataupun buat kejahatan pun disebabkan perempuan kan. Ataupun ceritanya betul besar pengaruh perempuan dalam kehidupan seorang individu kan, atau pasangan masing-masing lah. Banyak orang tergugat dengan godaan wanita. Ramai orang muda sekarang ni kan yang inilah yang dicemari dengan hubungan-hubungan tak baik, ataupun terikat dengan benda-benda yang commonly at our age ni kita banyak isu tu kan, isu perhubungan, sexual issue lah kan, lelaki wanita tengok benda tak elok dekat internet. Ini semuanya berkaitan dengan lelaki dan wanita kan. So ini adalah godaan yang kuat lah bagi orang beriman, sehingga Nabi menegur khusus jika dia berhijrah untuk perempuan nikahnya, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan. Sampai di dimension sub of dunia tu. Walaupun kalau seorang tu dihijrah kerana perempuan yang dinikahi, dia adalah benda yang tidak haram pun, sebab berkahwin adalah benda yang harus dan halal di sisi Islam. Tapi kenapa Nabi tegur juga secara tak langsung ini hadis ni? Kenapa agaknya? Okey. Okey. Last week kita dah share kan, cerita Muqais tu dia mungkin ada kaitan, mungkin tak ada kaitan. Sebab ada pandangan muhaddis kata hadis ni tak ada kaitan dengan Muqais tu. Sebab kalau Nabi memang sedang memasukkan kisah Muqais,
Dia macam tak kena dengan sifat Nabi yang tidak. Nabi jaranglah tegur direct macam tu. Kalau memang hadis ni betul-betul bermaksud untuk lelaki tu, dia memang akan beri kesan pada perasaan dia. Tapi walaupun berkahwin tu harus, still Nabi tegur sebab Nabi tak nak sahabat-sahabat ni kan generally buat satu perbuatan didorong oleh benda-benda lain walaupun benda tu baik kan, supaya mereka ni purely khalisan membulatkan amal perbuatan mereka, perasaan mereka semata-mata kerana Allah SWT. Sebab mereka ni kan first generasi Islam. Kalau first generation buat kerja baik kan, hijrah, tapi didorong oleh motif populariti, motif apa, jawatan, keuangan, so dia akan merosakkan pandangan orang pada Islam. Sebab mereka first generation, mereka akan ditiru, akan diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya. Macam kita kan, contoh kita pergi solat sebab masjid sediakan makanan free. Salah ke kita solat macam free? Tak salah kan? Tak salah kita pergi masjid sebab ada makanan free. Lepas bila kita tertarik dengan makanan free tu, kita solat lah. Kita solat tu kan Allah, tapi pergi masjid tu sebab adanya motif makanan free. Kalau tak ada makanan, solatkan bilik lah. Contoh bulan puasa kan, ramai orang pergi iftar masjid sebab ada iftar free. It's not wrong pun, tak salah pun. Tapi dalam konteks ni sama. Kalau dia nak berubah kerana nak kahwin dengan wanita, tak ada salah. Ramai je orang yang revert kan sebab kahwin, dan mereka tak salah. Tetapi dalam konteks Nabi nak mentarbiyah sahabat, dia nak purify niat tu. Tak nak bagi adanya dorongan-dorongan lain melainkan kerana Allah Rasul ni. Sebab mereka ni adalah pioneer of Islam. Kalau lah pioneer species ni, generasi awal ni buat amal sebab perlukan dorongan lain, dia tak kira lama lah kan. Tak boleh tahan lama kan. Bila dorongan tu ada, kita tidak akan beramal. Jadi itulah nak cerita sedikit umum hadis tu. Okey, khalas. Kita akan tengok apakah pelajaran kita hadis ni berikutnya. Okey. Ni kita tengoklah itu. Okeylah, kita tengok ada 8 pengajaran umum hadis ni. Kita dah cover pun sedikit sebanyak kan. Pertama sekali, niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya satu amal perbuatan. Amal ibadah pula tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat kerana Allah SWT. Okeylah, ini simple kan, boleh difahami. Bagi ibadah, waktu niatnya dilakukan pada awal ibadah dan dapat di hati. Ini sama kan, simple. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata kerana Allah dituntutkan pada semua amal soleh dan ibadah. Terdapat dua jenis niat. Niat dalam hukum fiqh dan niat dalam akhlak ataupun sufi ataupun tasawuf. Keduanya adalah dituntut dan keduanya menentukan amalan diterima oleh Allah ataupun tidak. Faham ke maksud dia tu? Niatnya dua kan. Satunya niat fikhi. Contoh kita solat zuhur. Kita niat solat zuhur adalah niat fikhi, iaitu nak membezakan solat zuhur dengan solat lain. Kita pun sebutlah akun solat zuhur 4 rakaat ni zuhur kan. So dia nak bezakan niat zuhur itu dengan niat asar 4 rakaat. Itu niat aspek fikhi. Yang kedua adalah aspek akhlaki tasawuf ni adalah aku solat zuhur ni kerana siapa? Kerana apa? So itu adalah kerana Allah kan. Itu second part of niat. So niat ada dua aspek. Okey. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Okey, dia kata kat sini kan, penting poin ni kan. Maksudnya orang tu akan diberi kadar pahala bukan kadar amal dia, tapi kadar niat dia. Kalau dia sungguh niat, berazam tekad, maka Allah akan bagi pahala lebih pada dia kan, walaupun dia buat amal sama dengan orang lain. Macam kita cerita tadi kan. Kita semua datang kat sini pagi ni, tapi ada yang datang dengan berat, tunggu je masa nak habis ni kan. Ada yang datang pukul 8 lagi dah tunggu depan laptop dah. Ada ke yang buat macam tu ni? Tak ada kot sebab semua masuk lambat tadi. Ada yang semalam saya ada set alarm lagi. Remind semua orang berniat berkobar-kobar. Walaupun semua akhirnya muncul daripada laptop je, tapi niat dia tu, azam dia kuat, maka ganjaran dia based on niat dia yang purely kerana Allah SWT kan. Tapi ada orang lain datang sebab boring, sebab ada masa kosong, sebab ada sebab-sebab lain, maka tak samalah perhitungannya di sisi Allah SWT. Nombor 6, semua perbuatan yang bermanfaat atau mubah jika diiringi niat kerana mencari keridaan Allah, maka ini akan bernilai ibadah. Okey, menarik kan? Sometimes kita ni kan banyak sangat benda-benda yang kita seharian kita buat ni,
Sebenarnya sikit je benda yang dia bersifat ibadah khusus, yang adanya niat. Kan, solat, mandi mungkin, berwuduk. Yang ni kita memang kena niat dulu baru kita buat sebab kita belajar. Tapi banyak sangat aktiviti kita seharian ni, aktiviti yang mubah. Mubah ni harus, yang boleh kita buat. Kita makan, mandi. Tapi kita berniat tak sebelum kita buat tu? Sometimes kita tak niat pun kan. Buka peti, nampak apple, ngap, masuk. Tak sempat nak berniat pun. Tapi kalau bangsa siapa kan, sebelum dia bertindak, any action dia buat tu, kalau dia dahului dengan niat, okay, aku makan ni sebab nak bertenaga supaya lepas ni aku nak buat, nak belajar, nak solat ke, aku nak keep awake kan. Aku mandi sebab aku nak bersihkan diri supaya bersih, tidak memberi gambaran buruk pada orang Islam. Kalau kita niat macam tu kan, insya-Allah setiap amalan tu akan berganjaran, dikira ibadah. Tapi ramai orang yang tak buat macam tu lah. Jadi ibadah tu dia jadi adat lah, jadi kebiasaan. Dia jadi norms. Tidak jadi ibadah pada Allah SWT. So rugi. Sebab kita kena buat juga benda tu kan. Kena makan, kena mandi. Hanya kena tambahkan ni aja supaya jadikan dia tu ibadah yang diterima Allah SWT. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah jika diingin niat kerana mencari kerajaan Allah, maka ini akan menjadi ibadah. Dan yang ketujuh, yang membedakan antara ibadah adat adalah niat. Sama tadi kan, kalau benda tu adalah benda adat, hidup, mandi, benda yang common kita buat, tapi jika ada niat maka dia dihitung ibadah di sisi Allah SWT. Dan nombor 8, hadis di atas menunjukkan bahawa niat merupakan satu bahagian iman kerana ianya merupakan pekerjaan hati. Iman menurut pahaman kita semua, Ahlussunnah wal Jamaah, adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi part of kita nak kata kita beriman ni kita dengan niat kan. So Allah menilai dengan hati sebenarnya. Walaupun iman itu kata fahaman kita semua, dia mestilah tasdik bil qalbi, takrir bil lisan dan diamalkan dengan anggota badan kita. Tapi sebenarnya tiga-tiga ni, tiga komponen ni kan, komponen mana paling penting? Hati, main-main. Dalaman kan, komponen hati kan, komponen bil qalbi tu. Sebab ada orang dia ada nombor 2 dan nombor 3, tapi tak ada nombor 1. Dia tak tasdik dengan hati, tapi dia mengikrarkan dengan lisan iman dia dan berbuat dengan anggota badan. Kalau tak ada hati tu, dia ni macam orang munafik kan. Orang munafik kan mereka mengaku mereka beriman dan mereka juga perform ibadah, solat, tapi mereka tak ada part hati tu. So pentinglah untuk kita ni memulakan setiap amal kita dengan niat ni. Tapi kalau kita ada setengah orang pula ada hati je, tak ada lisan, tak ada ibadah ni. So kalau kita kata, kenapa tak begini? Aku niat insya-Allah ada tapi tak buat lagi je, pun tak kena juga. Cuma dia kena ada hati lah, dengan hati niat kan, niat hati. Dan niat tu dalam hati lah betul. Sebab tu Nabi kata Nabi, innamal amalu binniyat, dan niat tu dalam mana? Hati kita kan. Okey, itu adalah pelajaran umum hadis ni. Kita akan tengok beberapa pelajaran lainnya. Okey ke laju sangat? Okey. Ada soalan yang kita nak bincang ni? Dia nak bincang ke, tanya ke, nak diskus ke? Okey, tengok sikit pelajaran pertama. Kalau tahu pentingnya niat yang baik untuk kita. Kita menjalankan satu kerja tidak mendapat apa-apa habuan dunia. Keuntungan dan kemenangan dunia hanyalah sekundari bagi seorang mukmin. Yang utamanya ialah bagi melaksanakan tanggungjawab khilafah dan ubudiyah. Apa yang utama dikejar ialah keampunan dan syurga Allah SWT. Pertolongan dan kemenangan hanyalah bonus yang tidak disedihi jika tidak perolehi. Perasaan inilah menolak kita untuk bekerja tanpa melihat pada hasil dan lebih menjaga penyempurnaannya sama ada mengikut sunnah ataupun tidak. Sangat menarik kan poin ini. Maksudnya bila kita faham hadis satu ni, kita kena faham yang kita buat apa-apa benda ni bukan kerana ganjaran. Contohlah kita faham kan, kena buat ibadah dan buat kerja di khalifah kan, ajak orang berislam, ajak orang solat, cerita kepada orang tentang syahadatul haq, kebenaran. Sometimes benda ni tidak berkesan ataupun tak ada respons daripada orang, tidak ada sambutan. Kita mungkin akan kecewa kalau kita ni buat kerana respon. Kita akan putus asa jika kita ni buat satu perbuatan didorong oleh hasil. Tetapi hadis ni nak beritahu, janganlah terkesan dengan hasil, tapi buatlah kerana niat kan? Kerana niat. Sometimes kita buat baik dekat orang sebab dia baik kita. Betul tak?
Kan? Kalau orang tu baik kita buat baik dengan dia. Contohnya apa? Selalu belanja, contohlah Ammar selalu belanja Baim pun akan belanja Ammar balik. Tapi Baim tak pernah belanja saya contohnya. Sebab apa Baim belanja Ammar je? Sebab Ammar baik dengan dia, sedia buat sebab faham ke dia respon balik perbuatan baik tu. Tetapi kalau kita buat dengan niat nak diganjari oleh Allah Ta'ala, kita tak akan memilih dengan siapa kita nak buat baik. Sebab sama saja, buat baik dengan Qayyum ke, buat baik dengan Najmi ke, kedua-duanya jika dibuat baik kerana Allah akan diganjari oleh Allah SWT. Walaupun kalau buat baik dengan Qayyum tak reply. Kalau Qayyum tak akan reply, maksudnya tak akan balas kebaikan tu, kita tak akan kecewa. Sebab niat kita adalah kerana Allah SWT. Disebut dalam surah Al-Insan kan. Kita tengok surah Al-Insan tu, dia kata ni, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Masyaallah. Punya Azmi. Mereka kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi makan mereka kerana mengharapkan redha Allah SWT. La nuridu minkum. Kami tidak mengharapkan dari mereka jazaan, balasan, walau syukura, ataupun ucapan terima kasih. Maknanya kalau kita buat baik seorang-seorang tu kan, katalah Irfan kan, nak kenal dengan kawan-kawan, nak ajak kawan-kawan ni lah ke masjid, nak buat baik ni, nak supaya nak lembut hati mereka kan. Belanjalah mereka ni aiskrim ke kan, Cornetto ke, Parapop ke, Walls ke. Lepas tu aiskrim dah dapat dah. Kau ni aku belanja aiskrim, tak cakap terima kasih pun. Jangan kita terkesan dengan apa dia buat. Walaupun dia tak cakap terima kasih, kita akan teruskan membelanja dia tiket hari ni. Sebab kita buat bukan sebab nak dapatkan ucapan penghargaan daripada dia. Tapi kita sendiri belajarlah berterima kasih sebab itu adab. Cuma dalam konteks kita memberi, kita tak akan terkesan dengan respon orang tu. Ini yang pertama lah kan. Kalau kita nak buat baik. Sebab bila kita nak menarik hati orang kan, cenderung pada Islam ni, banyak benda kena bagi kan, nak lembut hati mereka. Kena spend masa dengan mereka mungkin, kena baik dengan mereka, kena bina hubungan dengan mereka kan, bina hubungan hati, sometimes akan belanja mereka makan. Sometimes bila buat benda-benda ni, mereka tetap dingin, cold kan, tak respon pada kita kan. Kalau kita ni didorong oleh respon, kita rasa perbuatan kita tu hanya bermanfaat bila dia berhasil. Kalau tak berhasil kita akan rasa loser lah. Tetapi niat sebenarnya bukan dihitung oleh hasil. Ganjaran bukan dihitung oleh hasil, tetapi dihitung oleh niat kita kerana Allah SWT. Dan itulah para Nabi yang seperti Nabi Nuh sampai ke Islam selama 950 tahun. Baik dari segi hasil, dia macam sangat tak perform kan, tetapi dia terus buat kerana tahu niat dia itu kerana Allah dan Allah akan menganjari usaha dia. Itu yang pertama lah. Keuntungan dan kemenangan dunia hanya secondary bagi seorang mukmin. Yang utama ialah bagi melaksanakan tanggungjawab khilafah ubudiyah. Yang utama dikejar ialah keampunan syurga Allah SWT. Masya Allah. Perasaan inilah yang menolak kita untuk bekerja tanpa melihat pada hasil dan lebih menjaga penyempurnaannya sama ada mengikut sunnah ataupun tidak kan. So kita akan cuba juga kan, ajak orang tu tak tahu reject, kita ajak lagi, PM lagi, hantar makanan kat bilik dia, lembutkan hati dia kan. Lama-lama kan, kalau setiap hari belanja nasi kerabu, insyaAllah dia akan, adik ni baik sangat lah, mungkin dia akan tersentuh hari nanti. Ataupun Akrami setiap hari duk PM, apa khabar, mesti dia akan tersentuh lah satu hari nanti. Dia tanya, kau nak apa sebenarnya? Aku nak ajak kau solat je sebenarnya. Wah, gitu kan. Tapi kalau kita ni niatnya sebab menunggu-nunggu respon dia, kita akan kecewa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan ini mungkin panjang dan kadang-kadang keinginan untuk melihat hasil menyebabkan kita kalah. Lalu kita meninggalkan cara dan manhaj yang kita pegang demi untuk mencapai hasil yang cepat. Sedangkan apa yang perlu ialah niat dan amalan, bukannya hasil dan natijah. Ini cerita kan dalam konteks kita nak ajak orang kepada Islam lah, ataupun dalam kita beramal dakwi ni, kita ada cara kita kan, slow ajak, solat dulu, baik dulu baca Quran. Sometimes kita expect something kan, tapi
kita punya expectation tak sampai. Bila benda tu tak berlaku, kita pun tukarlah. Kita stop buat ke, kita tak buat langsung ke, kita menukar cara ke, kita baiklah ajak orang sahabat ni, kita tinggalkan halakau ke sebagainya sebab kita rasa dia tak efektif. Sedangkan sebenarnya kita tak perlu fikir pasal hasil tu sangat kan, tapi kita hanya memikirkan niat dan kesempurnaan dia lah. Yang ketiga, niat menjadikan suatu amalan itu sama ada besar atau lebih kecil dari bentuk sebenarnya. Sedekah sedikit akan bertambah pahalanya jika ianya sukar dan dibuat dengan penuh susah dan mengharapkan pahala Allah. Begitu sebaliknya. Ini sama kan? Maknanya makin sukar pengorbanan itu, makin kuat azam dan niat dia, makin dia bernilai di sisi Allah SWT. Bukannya pernilai dia kan. Kalau kita ni ada duit 1,000, kita bagi RM50, dia tak rasa apa-apa kot. Tapi banyak kita ada RM1, kita bagi 50 sen. Berat kan? Sebab kita bagi separuh harta kita. Makin berat nak bagi tu, sebab kita perlu duit tu, dan kita bagi, dia makin mahal lah nilai dia seorang lain. Sebab tu tak samalah niat tu, tak samalah pemberian tu. Ni konteks sedekah lah, tak sama pemberian tu nilainya di sisi Allah SWT. Walaupun pada pandangan manusia, Adib bagi tabung masjid 50 sen je. Masya Allah kan. Tengok ni, tengok Uwais bagi RM50 kot. Tapi Uwais ada 4 juta dalam akaun kan. Adik mungkin ada setengah-setengah je dalam akaun. Dia bagi 1/3 ni. So lain lah nilai dia sisi Allah SWT. Sama lah, kalau kita bagi masa kita kan, waktu kita senang, dia tak ada sangat nilai. Tapi katalah esok ada exam, paper 3 straight, tapi hari ni nak join juga halaqah sebab semangat ni. Lain tu di sisi Allah Ta'ala kan. Sebab dalam keadaan sulit, kita tetap memberikan masa kita. Berbanding orang yang memang ada masa free, tak ada homework, free time, okay, bolehlah join sekejap, sejam setengah ni. Tapi ada orang tu kan, lecturer panggil ajak meeting lah, kawan-kawan ajak buat meeting presentation lah, esok ada paper 4 subjek lah kan. So, penting-penting. Tapi dia sempat juga luangkan masa kan, berdiskusi, baca Al-Quran, tadabbur. Maka masa yang diluangkan tu walaupun sama je nilai dia 30 minit sama dengan orang lain, tapi lain di sisi Allah Ta'ala kerana dia korbankan masa tu dalam keadaan penuh al-juhdu dipanggil, penuh kesungguhan. Sedekah sedikit akan bertambah pahala jika ini sukar dibuat dengan susah dan mengharapkan pahala Allah SWT. Itu sebaliknya. Dan yang keempat ni, pelajaran yang keempat campur aduk niat akan menjadikan amalan tidak berkat, dia akan melambatkan kemenangan. Allah tidak akan menolong usaha yang mempunyai anggota niat yang tidak fulus padanya. Jadi sebab itu lekut Nabi tak nak sahabat ni berhijrah kerana sahabat-sahabat lain, walaupun boleh, kerana nak supaya mereka ni purify niat kerana Allah SWT semata-mata kan. Dan kalau adanya sebab-sebab lain dalam kita beramal, solat ke, ajak orang ke Al-Quran ke, ajak orang halaqah ke, jika ada sebab-sebab lain, dia akan tidak pure kerana Allah Ta'ala. Sukarlah kita nak menarik keberkatan daripada Allah SWT. Sukar kita nak menarik pertolongan daripada Allah SWT kan. Sebab kita buat sebab faktor-faktor lain. Mungkinlah ada hikmah kenapa Allah SWT tidak mentakdirkan Abu Talib masuk Islam. Sebab mungkin ketika Nabi nak dia masuk Islam tu, Nabi sangat berkehendak atas dasar sayangnya dia kepada pakcik dia je. So Allah tak nak Nabi buat amal tu kerana cinta semata-mata kan. Tapi buatlah amal itu kerana Allah SWT. Jangan cinta cik. Kita buat baik kerana cinta orang, dia tak dibalas. Walaupun dia membalas dengan senyuman. Tetapi buatlah baik kerana Allah SWT. InsyaAllah Allah akan mengganjari kita semua ini. Kalau kita boleh tengok dalam surah Al-Qasas, Allah SWT berfirman, boleh tengok surah ke-8 ayat ke-77 dulu. Boleh sambil dibaca kan. Ada jumpa dah surah ke-8 ayat ke-77. Ada ke nak volunteer baca? Okay, next apa next? 78 je apa? Saya tak betul je.
Ya, bukan. Atau ayat yang kata wabtaghi fi ma atakallah. Ayat ke berapa? 77 kan? 77. Nah tu Nazmiyah jumpa dah. Dia baca tak ayat 77 surah Al-Qasas. Surah ke-8 ayat 77. Jumpa. Okey. Sampai ayat. Sampai ayat. Nak zoom pada frasa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah kata wa ahsin dan berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaika. Jadi buat baik ni bukan sebab orang tu buat baik kita. Kan? Kita selalu buat baik sebab dia ni kalau aku buat baik dia boleh tolong aku exam kot, share jawapan ke. Ataupun buat baik sebab dia ni ada kereta ke nak tumpang nanti nak pergi jalan keluar pergi mamak ke. Tetapi tidak, ayat ni kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah pada sesiapa pun seperti mana Allah berbuat baik pada kita. Maknanya kita neraca kita buat baik adalah neraca sejauh mana Allah telah berbuat pada kita, kita cubalah untuk berbuat pada orang lain. Dan sangat banyaklah kan kebaikan-kebaikan Allah pada kita. Jadi nak kena betulkan niat kita kan, bila kita nak berbuat baik pada orang tu, neracanya, ukurannya adalah aku telah pun diberi banyak nikmat oleh Allah SWT kan. Allah telah berbuat baik sangat banyak kepada kita, maka wajarlah kita berbuat baik pula pada orang lain kerana Allah telah banyak berbuat baik pada kita. Dan last sekali kot, Allah alam, last sekali poin, Allah dan kita tahu kemampuan sebenar kita. Walaupun kita boleh memberi alasan kepada kawan-kawan lain, namun Allah akan mengira kita berdasarkan apa yang sebenarnya ada dalam hati kita kan. Ini pun penting kan. Sometimes kita tak pergi kelas, lecturer tanyalah, kenapa tak datang kelas? Kita cakap lah, perut meragang, kucing mati lah, ini. Kita boleh bagi alasan, tetapi sebenarnya yang menilai kita adalah Allah SWT kan, bukan lecturer kan. Yang menilai kita adalah Allah Ta'ala, yang menilai niat kita. Sama juga kalau kita miss kelas, kita dah bagi sebab yang betul, tiba-tiba orang bersangka buruk kita. Katalah kita tak dapat datang kelas, kita memang betul-betul sakit perut. Tiba-tiba lecturer kata, adik ni main je, tipu lah tu. Tak apa, jangan risau pada orang lain punya penilaian. Sebab yang menilai kita adalah Allah SWT kan. Kalau kita ada reason yang betul, maka betul lah syiar Allah SWT. Kalau kita nak menipu pun, kita tak boleh tipu lah Allah SWT kan. Kita boleh memanipulasi manusia, boleh beralasan pada manusia, ataupun kita boleh disalahfahami oleh manusia, tetapi yang mengetahui hakikat sebenar adalah Allah SWT. Kerana itu, sahabat Nabi Ka'ab bin Malik tertinggal dalam rombongan menyertai peperangan Tabuk. Dia tertinggal, lambat join kan. Bila Nabi balik ke rombongan Tabuk, ramai ni di Madinah tu, ramai lagi yang tak pergi perang Tabuk, terutamanya dalam kalangan Arab Badui dan juga munafikin. So masing-masing jumpa Nabi untuk menyatakan permohonan maaf dan nak bagi alasan kenapa mereka ni tak join perang Tabuk. Beratur jumpa Nabi nak minta maaf lah. So ada yang kata kami ni anak sakit, umur tengah lebat, itu ini, takut Nabi Rom, takut tergoda dengan perempuan Rom. Macam-macam alasan diberi dan Nabi terima semua. Sebab Nabi tak boleh adjust. Tapi Ka'ab bin Malik, dia terfikir nak bagi alasan juga. Tapi bila dia fikir balik, kalau aku bagi alasan pun Allah tahu. Maka dia jumpa Nabi, dia berterus terang. Dia kata apa? Dia tak hadir sebab dia memang terikat dengan dunia ni. Perang Tabuk tu. Dia tak hadir kerana dia terikat dengan dunia, dia terikat dengan rumah dia terikat nak menuai hasil kurma di kebun kurmanya.
yang menyebabkan dia tertinggal daripada perang Tabuk. Walaupun dia boleh bagi alasan dan skip, kan? Tapi bila dia berterus terang, maka Nabi telah apa? Memberi sedikit denda kepada Ka'ab dengan memboikot dia selama 50 hari. Semua sahabat di Madinah tidak bercakap dengan Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Bayangkan kita dekat Tamhidi kan. Sebab tak datang satu solat jemaah, semua orang boikot kan. 50 hari tak cakap. To the extent dia jumpa Nabi tengah-tengah boikot tu, bagi salam kat Nabi, Nabi tak jawab salam sebab dalam fasa memboikot dia. Itulah harga yang dibayar oleh Ka'ab bin Malik. Sorry, macam mana? 50 hari, dia ada 40 hari, tambah lagi 10 hari, tak boleh bersama isteri. 40 hari pertama tu dia di boikot, 10 hari yang berikutnya tu, isteri dia pun tidak boleh tinggal bersama dengan dia. Nanti boleh tengoklah dalam tafsir surat Taubah kan. Tapi nak cerita kat sini, Ka'ab boleh je nak melepaskan diri dengan memberi alasan. Cuma dia tahu, Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya, maka dia berterus terang saja kepada Nabi SAW kan. Sama lah kita kan, ada nak apa-apa keadaan, ikhlas ke apa-apalah, kita boleh tipu orang kan, luaran. Kita boleh cakap tu cakap ni, akhir sekali yang menghitung kita adalah Allah SWT. Wallahu alam. Itu je lah sedikit daripada hadis pertama panjang 3 minggu. Ini ada 2 soalan lah nak difikir-fikirkan lah untuk dilontarkan. Macam mana nak pastikan niat kita sentiasa murni kerana Allah SWT? Ada pandangan tak macam nak satu ni? Kena selalu ikhlaskan diri. Tak dengar sangat, voice macam pelan sangat suara. Nak kena ikhlaskan diri kerana Allah. Macam mana? Macam mana praktikal dia lah, macam nak buat? Soalan pertama ni, macam nak pastikan niat kita sentiasa murni kerana Allah? How to? Mungkin boleh share jawapan ataupun nak type ke Ifan, macam nak cakap je. Saya try lah. Boleh? Pendapat saya, kita boleh selalu ni lah, muhasabah balik diri. Mungkin kadang tu buat tu mungkin kena kawan atau orang lain ataupun sebab lain lah, bukannya kerana Allah. Itulah jalan tu. Betul, boleh terima muhasabah diri kan? Okay. Okay. Tapi soalan kita sekarang ni, nampak tak soalan tu? Nampak soalan tu? Kita tak nampak? Bukan tak dapat. Dia macam itulah. Kita nak, tadi kita dah bincang soal pertama, macam mana nak pastikan praktikal, nak pastikan niat kita sentiasa murni kerana Allah. Tadi betul, satu jawapan yang baiklah Ifan bagi, kita kena muhasabah kan. Sebelum kita beramal tu kita niat, lepas kita beramal pun kita niat lagi. Kita betulkan balik niat kita. Sometimes sebelum tu dah okey, tapi tengah-tengah tu tak okey. So lepas tu kena niat lagi. Tu jawapan pertama lah, tak pandangan lain. Macam mana kita buat praktikal? Banyakkan Senang Iman? banyakkan like worships in secret. Contoh kalau solat sunat seorang-seorang, basically worship in secret lah. Masya Allah, satu jawapan yang praktikal, betul. Selain daripada kita ni banyak beramal secara jahariah kan, orang tengok, kita juga amalkan juga secara senyap-senyap amal-amal tertentu kan, untuk melatih ikhlas kerana Allah. Bagus. Lagi? Kami dapat okey, silakan Koyum. Biasa bagian anak faham lah, dalam kita buat benda tu kita niat asalkan untuk sangkut sikit.
Semua dengar qayyum ke? Ke qayyum sangkut kita Qayyum sangkut. qayyum sangkut Alamak, qayyum kena bagi jawapan bertulis seperti Akrami lah. Apalah sama-sama tu qayyum yang sangkut tu. Qayyum, tak ada sangkut. Sangkut lagi. Qayyum terus left. Okey qayyum. Mungkin qayyum boleh off video kot, dia berat kan. Dan cuba sambung jawapan tadi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak nak kita tu. Okay, tak apa. Share dah sambil-sambil tunggu qayyum tu. Nazmi bagi jawapan, tak fikir habuan dunia, okey. Kena melatih diri kita, tidak fikir habuan dunia. Selalu ingatkan diri sendiri, hadir majlis ilmu, kata Nazmi, dan kata tajdid niat pun betul lah. So banyak benda yang boleh dibuat untuk kita ni melatih diri ikhlas. Bolehlah brainstorm dan share jawapan ni, betul? Buat amal secara tersembunyi ataupun sebenarnya antara tips kan untuk melatih ikhlas ni ialah dengan melazimi amal berkenaan. Contoh bershare pengalaman kan. Bila kita ni baru start buat satu amal tu, kita rasa excited dan rasa macam satu accomplishment sebab kita baru belajar buat benda tu. Contohlah, kita ni tak pernah bangun qiyam contohnya. Tiba-tiba kita berjaya bangun qiyam. Kita rasa macam wah, bangga lah sebab berjaya perform qiyam. Sebab baru belajar kan. Tapi bila kita dah buy time, dah setahun, 2 tahun qiyam, kita tak rasa dah kita ni hebat sebab bangun qiyam. Sebab dah jadi biasa kan. Walaupun ramai lagi orang lain lebih hebat amal daripada kita. So mungkin dengan mengistiqamahkan satu amal tu, kita akan rasa amal tu tak ada apa-apa kan. Amal tu tak ada apa-apa lah sebenarnya. Dia yang kecil sebenarnya. Kita tak rasa benda tu besar. So kenalah beristiqamah lah buat satu amal benda tu. Okay. Ataupun kena bergaul lah orang-orang yang lebih hebat amalnya supaya kita rasa kita punya amal tu kecil. Ramai lagi orang lain yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita buat. Sometimes kita ni rasa kita hebat ataupun tak ikhlas sebab kita rasa out of many orang kat JMI tu, macam aku je paling perform. Out of so many people dekat Intech tu, macam aku je yang buat ni, aku je buat ni kan. Sebab kita compare dengan orang lain yang tak buat, kita rasa bangga, kita datang perasaan lain lah. Tapi kalau kita jumpa lagi besar crowd, lagi ramai lagi orang soleh-soleh, kita akan rasalah betapa sedikitnya amal kita yang kita bangga-bangga itu. So point di sini lah, kita kenalah melazimi orang yang soleh. Soalan yang kedua, bolehkah satu amalan yang dimulakan kerana sebab lain diterima oleh Allah SWT? Ada jawapan? Semua orang tengah mendengar ke ni? Ke sedang mengunyah aiskrim? Mungkin Amal ke ada pandangan soalan kedua? Nak cakap pun tak boleh, nanti kita disconnect. Tak apa Qayyum. Qayyum akan diganjari dengan niatnya. Walaupun tak dapat nak cakap. Ada set up untuk JMI punya internet. Mungkin next time kena duduk sekali dengan Imran tu. Share internet. Ya. Adakah respon untuk soalan kedua? Bolehkah satu amalan yang dimulakan kerana sebab lain diterima oleh Allah SWT? Silakan Amsyar. Amsyar sedang mengikuti ke? Saya tak clear soalan nombor 2. Soalan dia lah, kalau kita buat satu amal, permulaan dia tu sebab lain, boleh tak dia diterima oleh Allah Ta'ala?
Kalau benda tu baik, diterima oleh Allah. Macam mana Wais? Kalau baik akan dia jadi Allah. Macam saya nak cakap Silakan. Tapi kita kena tune balik niat kita daripada asbab kepada satu benda tu, kita tune balik asbab kerana Allah. Contohlah macam kita nak tarik kan orang kita yang lain tu untuk join usrah dengan harapan supaya usrah ni dapat dikembangkan lagi ataupun syariat Islam ni dapat ditegakkan lagi. Dan tiba-tiba kita terpesong dengan niat lain, wah nanti aku punya pengikut bawah tu lagi ramai berbanding dengan orang yang lain. Itu maksud niat asal kita kan. Tapi bila kita balik fikir balik, patutnya salah. Patutnya kita kena tegakkan syariat Islam ni semata-mata kerana Allah, untuk tegakkan balik agama Islam kan, untuk tegakkan balik sunnah-sunnah Nabi yang dah lama ditinggalkan kan oleh umat Nabi sendiri. Jadi kalau kita tune balik tu, moga-moga Allah terima dah amalan kita walaupun asalnya atas sebab yang lain. Okey, jazakallah khair. Betul. Kita boleh tune balik kan, sebab tu lah kita ada tasydid tu seperti Akrami share kan. Maksud kita boleh memperbaharuilah niat kita yang tersalah tu. Dan juga apa yang Pak Im share betul, innamal a'mal bil khawatim. Sebenarnya Allah tak tengok apa permulaan tu, bukan tak tengok, dia tengok, tapi yang pentinglah ending dia tu macam mana kan. Penghujung dia tu macam mana. Sometimes along the process kita nak buat baik tu adalah kita tersasul ke, tergelincir, terniat sebab nak bagi populariti ke, sebab nak bangga ke, dan kita boleh tajdid balik apa kita buat tu. Wallahu alam, jazakallahu khair semua di atas masukan dan juga perbincangan. Dan Pak Im punya hadis tu okey, nanti boleh notekan. Rasanya tu je kita punya diskusi hadis pertama untuk hadis ni. Kalau ada masa kesempatan kita akan sambunglah pada hadis-hadis yang berikutnya. Tapi dia makan sedikit masa kan, sebab kita nak cover hadis satu ni sampai 3 minggu. Mungkin next time kita cubalah nak ringkaskan sikit supaya boleh cover one shot hadis satu sesi. Dah masuk pukul 11, rasanya itu je untuk pagi ni. Kita ni round table sikit kan, kalau ada siapa nak tambah ke nak share apa-apalah sebelum kita tutup ke sini. Silakan kami dua soalan. Dua soalan. Kami boleh cakap tak? Cakap lah. Soalan dia kan kalau mungkin dalam Al-Quran Allah ada macam sertakan ganjaran-ganjaran awal kan kalau kita buat sesuatu, mungkin dalam hadis ke, bolehkah kalau kita niat kerana benda tu macam ganjaran syurga dan sebagainya. Soalan kedua, macam kami lah sebagai pelajar kan, kita semua sebagai pelajar mungkin nak belajar tu mungkin ada niat lain kan, macam ada orang yang niat dia nak berjaya, nak kerja, lepas tu mungkin nak tolong mak ayah. Dan mungkin sepatutnya kalau kita belajar, sepatutnya kita nak redha Allah kan. Macam mana kita nak cakap. Faham. Soalan yang bagus lah. Pertama, sebab Quran pun macam banyak menceritakan ganjaran-ganjaran kan. Orang beriman dapat syurga macam ni, kalau buat ni, hadis pun banyak menceritakan fadail amal kan. Jadi boleh tak kita beramal tu sebab aim ganjaran tu? Boleh lah sebenarnya. Tetapi kalau kita tengok pattern Quran, selalunya ayat-ayat ganjaran ni dekat Mekah je. Dekat-dekat ganjaran-ganjaran material kan. Bidadari, apa lagi. Ganjaran-ganjaran material tu kebanyakannya hanya ada pada ayat-ayat Makkiyah. Sebabnya nak menarik motivasi sahabat-sahabat di Mekah lah supaya mereka ni lebih bersemangat dan istiqamah dengan Islam. Kalau kita tengok ayat-ayat Madaniyah ni, dia lebih ajak mereka ni kejar Allah sendirilah kan, jumpa Allah, surga, keampunan, itu yang dimotivasikan. Tapi in short boleh lah sebenarnya, boleh saja untuk kita ni didorongi oleh motivasi fadilat-fadilat berkenaan, tak ada masalah. Cuma still lah kena niatkan kerana Allah SWT. Dorongan-dorongan tu adalah sebagai motivasi kan untuk kita
beramal lah. Beramal. Tetapi dia ada tingkatan-tingkatan lain lah sebenarnya. Mungkin itu bukan kategori hamba yang terbaik. Sebab Nabi SAW dia tak duduk kat situ kan. Aisyah pernah tanya Nabi, kenapa Nabi ni dah Nabi tak berdosa, diampunkan segala kesilapan, dah dijanjikan syurga. Kenapa Nabi masih lagi bangun qiyam sampai kaki-kakinya bengkak? So jawapan baginda SAW dia kata, afala akuna abdan syakura. Salahkah aku ni nak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maknanya level dia lain lah. Dia buat bukan sebab nak kejar fadilat. Sebab dia dapat dah fadilat tu. Tapi dia perform, deliver, execute solat ke, puasa ke, kerana ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. So dia buat tu kerana hamba kan. Actually itulah sepatutnya level kita semua kan. Bukan kita kena aim kat situ lah. Sebab in the first place ni, kita ni beribadah kerana apa? Kerana wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tak ada ganjaran syurga pun, ayat itu tetap tidak terbatal. Kena juga jadi seorang hamba ni. Sebab tu asas bagi ibadahnya ta'abbud, bukannya kerana mengejar fadilat-fadilat. But then nak kejar fadilat pun tak ada masalah. Cuma dia mungkin tingkatannya berbeza sikit lah. Boleh ya kami? Soalan pertama. Dahsyat sangat apa yang Pak Im share ni, takut lah baca. Syarik sangat Pak Im. Soalan yang kedua tadi ialah kalau kita belajar kan, sometimes sepatutnya belajar kerana Allah tapi ramai orang belajar sebab nak kerja, nak bantu mak ayah. Actually dia ada beza lah hadaf dengan niat al-ghayah kan. Sini macam topik baru ni, kita kena share. Niat kerana Allah ni adalah niat akhir kan, ialah ultimate goal. Tapi in between tu mungkin kita ada hadaf kecil. Contoh kan, kita belajar sebab nak cari kerja yang bagus, supaya dapat income. Itu sebenarnya kita jangan jadikan dia niat. Jadikan dia hanyalah objektif kecil, tapi kena set kepala kita, ultimately aku buat semua ni kerana Allah SWT. Cuba linkkan objektif-objektif itu sampai tak daripada Allah SWT. Tapi kalau kita dah cuba link tak sampai pun, memang semata-mata nak kaya, itu salah. Tapi kalau kita kerja, nak belajar, nak dapat kerja bagus, nak support mak ayah, kerana apa? At the end tu kerana nak mendapatkan keredaan Allah kan. Itu jika dia boleh dilinkkan ke situ, tak ada isu. Yang jadi isunya lah bila kita belajar, memang semata-mata nak dapat kerja bagus je, stop kat situ. Itu yang salah kan. Boleh ke Kerami? Boleh. Maksudnya kita kena linkkan kita punya niat tu macam tu lah, untuk mendapatkan keredaan Allah. Dia ada beza lah. Ghayah tu lah kita punya ultimate goal. Ghayah dalam bahasa Arab, hadaf tu lah objektif kecil kita untuk towards mencapai ghayah kita tu. Sometimes betul kita belajar ni nak cari kerja bagus kan, patut macam tu. Tapi ramai je orang yang jadikan kerja yang bagus tu sebagai dia punya ultimate goal kan, ataupun kumpul duit. So mungkin nanti kita akan discuss lebih detail lah pasal benda ni insyaAllah. Jazakallah khairan kami. Yang lain ada soalan? Kalau tak ada kita pusing sekejap dan kita tak tangguh lah. Mungkin kita start dengan Amal lah. Ada apa Amal? Amal senyap hari ni? Tak ada. Ada kan? Aiman Wafi ada apa? Tak ada. Ada. Amsyah ada apa Amsyah? Alhamdulillah, faham. Okey. Mantap. Muiz ada apa ke? Tak maaf Muiz tak dapat yang detail sangat Tak ada. Baim ada apa? Oh, okey Muiz. Baim ada apa? Tak ada juga. Ni Irfan ada? Tak tanya ke? Qayyum ada apa lagi? Tak ada juga. Nazmi? Bang. Ya. Kalau kita beribadah kerana terpaksa. Kerana terpaksa. Contoh macam kalau kat sekolah kena turun solat jemaah.
Macam mana tu? Okey lah, kena paksa bagus lah. Dia niat ni dengan paksa, dia boleh tak sekali? Boleh sekali kan? Boleh bersekali tak? Boleh. Boleh paksa tapi dia ikhlas. Walaupun dia terpaksa, dia ikhlaskan diri dia boleh sekali. Keterpaksaan bukanlah benda yang mengganggu keikhlasan. Maksudnya boleh je lah kita maksa diri kita untuk buat sesuatu benda yang berat. Kita paksa diri kita, tapi kita ikhlaskan lah. Tapi faham dia konteks sekolah tu, lecturer, warden panggil kan. Untuk kita solat. Dah halal kita terpaksa buat, betul kita ikhlaskan diri kan. Paksaan tu adalah sebablah dorongan lah. Dalam pada itu dia akan jadi latihan lah. Betul, latihan kan, seperti biasa. Latihan. Tapi macam mana pula ayat Quran kata la ikrah fid din. Tu bincang lain kali lah. Siapa lagi yang belum lagi? Okey ke Najmi? Okey. Last but not least lah, Imran dan kawan-kawan bertiga, ada apa soalan ke? Adik dan kawan. Silakan. Kisah Ka'ab bin Malik tu tentang dia punya taubat. Punya taubat tu diterima oleh Allah melalui dalam surah At-Taubah kan, ayat 117 sampai 119. Betul. Dia kata wa'ala thalathah kan. Betul tak? Maksudnya ada 3 orang kan waktu tu yang ada 3 orang. Dan yang selebihnya tu apa, kira munafik ke? Kita tak nak menghitung, tapi kalau baca memanglah mereka yang memberi alasan tu orang yang beri alasan lah kan. Dikatakan yang lain-lain tu munafik lah yang tak pergi perang Tabuk tu. Tapi 3 ni sahabat yang besar yang tak pergi dan mereka tidak memberi alasan. Mereka tahu kalau bagi alasan pun kau tahu kan. So siapakah lagi 2 orang sahabat tu, carilah dan share grup nanti. Wallahu alam. Jazakumullah hai semua sudi join pagi ni dan sangat partisipatif. Maaf sedikit masa terlebih kan, walaupun kita expect hari pukul 11 tapi macam dah terlajak sikit. Kalau ada rezeki jumpa lagi pada hari minggu depan minggu depan macam suka sikit lah.